الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال جل ثناؤه الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita akan sambung sedikit lagi mudzakarah kita. Baik, kita menggunakan kitab yang kita gunakan sebagai Midrajul Fawatih, syarah bagi kitab Mishkatul Masabih. Kita berada pada hadis Jibril dan hari ini insya-Allah kita berada pada soalan yang keempat, bahagian yang terakhir ketika membincangkan tentang 4 rukun iman, 3 rukun agama. Maka hari ini kita masuk perkara berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disoal oleh Jibril alaihi salam tentang kiamat. Kalau kita tengok dalam hadis tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Jibril alaihi salam, fa akhbirni 'anis sa'ah, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bila Jibril AS tanya kepada Nabi SAW, maka khabarkanlah kepadaku tentang kiamat. As-sa'ah yakni kiamat. Bila kiamat tu? Maka jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanyakan soalan itu lebih mengetahui daripada yang tanyakan soalan tersebut. Mana Nabi kata yang tanya tu lagi tahu kot daripada yang kena tanya ni. Itu Nabi SAW jawab. Sebab bila berlaku ni siapa pun tak tahu. Jadi Jibril AS berkata, qal fa akhbirni an amaratiha. Kalaulah macam tu tak tahu bila kiamat ni berlaku, maka khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Adakah tanda-tanda kiamat? Maka Nabi SAW bagi beberapa tanda. Beberapa tanda, bukan semua. Nabi kata
فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Nabi SAW beritahu, antara kamu akan melihat seorang amah, seorang hamba itu, seorang hamba wanita itu melahirkan tuan dia, rabbataha. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan Nabi bagi tahu antara tanda dia yang lain, kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, tidak cukup pakaian, lagi miskin dan hanya mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka ini akan berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi, berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Nabi SAW bagi beberapa tanda. Satu, seorang ibu melahirkan tuan. Kedua, Nabi bagi tahu, kamu nanti tengok pada zaman tersebut orang yang dikenali sebagai orang miskin. Nak pakai slipper pun tak ada duit. Pakaian pun tak cukup. Takat mengembala kambingnya. Ini semua gambaran-gambaran tentang kemiskinan. Tiba-tiba mereka ni jadi kaya, dan kaya tu bukan kaya biasa-biasa. Berlumba-lumba bina bangunan luar biasa. Satgi dia bina rumah satu, satgi dia beli homestay, kan? Satgi tiba-tiba mereka ni menjadi OKB, orang kaya baru. Baik, Nabi bagi tahu tentang beberapa tanda. Bila kita kata sa'ah, bila kita sebut tentang kiamat ini, kiamat ni tak ada siapa pun tahu bila yang akan berlaku. Allah Ta'ala menyembunyikan tentang bila kiamat ni akan berlaku. Dan kalau kita tengok tentang hadis-hadis tentang kiamat ini, maka banyaklah hadis-hadis tentang kiamat ni, cukup banyak. Antara tanda-tanda kiamat, kalau kita nak kata tanda kiamat yang kecil tu adalah kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan tu adalah tanda-tanda kiamat. Itu tanda kiamat dah pertama. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia macam sensitif sikit dengan tanda kiamat tu kan. Dia nampak tanda kiamat tu kira buruk. Belum lagi makna tanda kiamat itu dunia ni akan berakhir. Salah satu dia lahirnya Nabi akhir zaman. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi, dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, itu adalah merupakan tanda kiamat. Kata dunia dah nak berakhir, takkan datang lagi Nabi selepas ni. Makna ini adalah umat yang terakhir, umat yang paling bungsu. Kita ni adalah umat yang terakhir. Baik, kalau orang tanya lepas ni ada lagi tak? Kalau kita tak ada ni, lepas ni ada umat lagi tak? Ada lagi. Kita ni umat yang terakhir, termasuk dengan kita nanti mai lepas kita ni. Satu lagi tanda kiamat, iaitu lahirnya Ya'jud Ma'jud. Mereka ni ada tabi' bagi umat Muhammad juga. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi, salah satu tanda kiamat. Insyiqaq qamar, Nabi membelah bulan. Ini semua tanda-tanda kiamat. Pembukaan Baitul Maqdis, tanda kiamat. Baik, kalau kita nak tengok, ada banyak lagi tanda-tanda kiamat yang dicatatkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Ada tanda-tanda kiamat yang besar. Terbit matahari daripada sebelah barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, Ya'jud Ma'jud, keluarnya Dabbatul Ard, Dajjal, Dukhan. Baik, ini semua antara tanda-tanda kiamat yang besar. Baik, kita tengok tentang hadis Nabi ni. Nabi sebut tadi, Nabi kata tentang kiamat. Pengarang rahimallahu ta'ala menyatakan qiyamah setelah selesai 3 jenis pertanyaan Nabi. Nabi tanya soalan kiamat ni, lepas Nabi selesai tanya 3 perkara yang kita kata rukun agama.
Lepas Nabi tanya tentang Islam, lepas Nabi tanya tentang iman, lepas Nabi tanya tentang ihsan, Jibril alaihissalam pun memulakan pertanyaan beliau tentang berkenaan dengan qiyamah. Bilakah kiamat akan berlaku? Maksudnya, akhbirni anis sa'ah, ay an waqtis qiyamis sa'ah. An waqti qiyamis sa'ah. Qiyam dipanggil sa'ah, iaitu bilakah masa tiba yang akan berlaku. Kerana kiamat ni akan berlaku tiba-tiba. Siapa pun tak tahu, tiba-tiba dia akan berlaku. Qiyamah ini datang secara tiba-tiba. Contoh Allah menyebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 66. Hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara baghtatan, secara mengejut. Allah kata kiamat ni akan berlaku secara mengejut, dan dalam keadaan mereka lalai, leka dengan perkara-perkara keduniaan. Mereka tengah duk buat urusan dunia, yang kerja pergi kerja, yang urusan anak dengan pelbagai urusan. Kiamat akan berlaku pada ketika tu mengejut. Ya betul, bila nak berlaku, sebelum nak berlaku kiamat tu berlaku kemarau dah dan sebagainya, pelbagai peristiwa berlaku sebelum nak berlaku kiamat ni. Tapi pada ketika nak berlaku kiamat tu, orang tak sangka. Itu makna baghtah. Tiba-tiba. Macam sesuatu peristiwa berlaku dalam hidup kita kan. Kita tengok kawan kita tu duk elok ya. Tiba-tiba dia rasa macam tarik kejang kaki sikit, tak tahu meninggal dunia. Kita rasa macam tak boleh nak terima. Aku dia meninggal sakit, tak apalah. Kan, duk sembang elok-elok, tak tahu dia rasa macam kejang kaki sikit, dia unjuk-unjuk kaki meninggal. Baghtah. Itu mengejut. Begitulah kiamat ni akan berlaku. Allah gambarkan lagi dengan wahum la yash'urun. Masa mereka tu dalam keadaan mereka tak sedar, tak perasan nak berlaku kiamat ni. Baik. Walhal begitu, ada tanda-tandanya. Seperti turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Dajjal, terbit matahari dari sebelah barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan dianggarkan selepas matahari terbit dari barat, usia dunia hanya berbaki 100 tahun. Ini atas satu pandangan. Tapi kita jangan rasa tenteram. 100 tahun terbit barat lah ni duk okey je kan. Kiamat dunia tak kiamat dunia, kita tetap akan mati. Ada orang sonok cerita tentang asyratus saah ni, tanda kiamat. Sampai dia duduk tunggu tanda kiamat, tunggu Imam Mahdi, dia pun tak buat amalan apa lagi. Duduk tunggu Imam Mahdi nak mai. Dia duduk berterabak lagi. Tak apalah, Imam Mahdi mai, kita tengoklah, kita follow dia. Yang nak jadi pengikut Imam Mahdi ni adalah orang-orang yang beramal, beriman dan beramal soleh. Ada banyak hadis-hadis yang Nabi bagi gambaran. Orang-orang yang dia rasa macam nak pergi tengok Dajjal. Tapi kerana iman dia lemah, pi nak tengok jadi pengikut Dajjal. Jadi jangan tertipu dengan semata-mata intizar, tunggu dan lihat, Ini bukan cerita dia. Cerita dia nak beramal. Jadi dikatakan sebahagian pendapat ulama mengatakan bila berlakunya terbit matahari sebelah barat tu tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Tetapi antara lepas terbit sebelah barat tu dengan kiamat, sebahagian pendapat mengatakan lebih kurang dianggarkan 100 tahun. Baik, daripada Sahal bin Sa'd, an Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakadha bil wusta wallati talil ibhama bu'ithtu was-sa'atu kahataini, rawahul Bukhari. Tapi Nabi SAW bagi tahu dalam sepotong hadis, kiamat ni macam mana punya hampirnya kiamat ni.
Nabi kata, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk baginda sambil berkata, aku diutuskan sedangkan kiamat itu begitu hampir seumpama dua jari ini. Jari tengah dengan jari telunjuk, kan? Ni jari telunjuk, ni jari tengah. Tunjuk satu ya jadi problem, kan? Nabi gambarkan kiamat dengan aku ni taraf mana jauh ni? Sebelah-sebelah lah. Makna utusan Nabi itu tanda kiamat tadi kita beritahu. Daripada hadis ni beritahu kata kiamat ni dah sangat-sangat hampir. Dekat sangat nak berlaku. Tanda awal kiamat adalah pengutusan Nabi SAW itu sendiri. Sewaktu Nabi SAW diutuskan, telah menggambarkan kiamat itu sudah terlalu dekat sebagaimana hadis di atas. Kiamat juga dipanggil dengan kata as-sa'ah di dalam kitab-kitab kerana terlalu lama. Kadang-kala satu kalimah itu memberi makna tafa'ul, iaitu memberi makna sebaliknya. Contohnya perkataan Sahara sepatutnya dipanggil sebagai mahlakah, tempat kebinasaan dan kehancuran kepada seseorang, tetapi dipanggil mafazah, iaitu tempat memberi kejayaan. Makna yang sebaliknya, satu hari kiamat itu bersamaan dengan 50,000 tahun. Satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Waktu yang lama. Ia dipanggil sebagai sa'ah, masa yang panjang. Sebab kadang dia akan bagi makna tafa'ul, maksud dia makna sebaliknya. Sebut satu benda tu nampak macam mana? Nampak macam dekat tapi jauh. Nampak macam lambat tapi sebenarnya cepat. Itu gambaran-gambaran yang kadang yang ni dalam ilmu bahasa Arab lah. Baik. Satu hari kiamat itu bersamaan dengan 50,000 tahun. Kita boleh bayang. Waktu yang sangat lama dipanggil sa'ah. Masa yang panjang. Bila ditanya berkenaan sa'ah, apa jawapan Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya mengenainya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Mana Nabi kata yang tanya itu Jibril alaihissalam, pembawa wahyu. Jadi dia hampir lebih mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tapi ghaib yang dia tahu pun yang apa yang Allah bagi tahu. Jadi mai tanya kepada Nabi, Nabi kata yang duk sampai bahasa kita lah, yang duk sampai kat aku wahyu, hang mai tanya kat aku dulu. Contoh dia lah, kan? Tapi Jibril alaihissalam tanya soalan tu kerana nak mengajarkan kepada umat ni, nak ajak, nak bagi tahu kat kita. Baik. Alif lam yang ada pada al-mas'ul, yang ni sikit tentang ilmu bahasa Arab. Alif lam yang ada pada mas'ul tu, kalimat mal mas'ul, al-mas'ul itu memberi makna manil ladzi sa'al. Baik. Nabi SAW tidak menjawab ma ana a'lamu minka. Nabi kata, maksud dia aku tak tahu lebih, aku tidak mengetahui lebih daripada kamu. Kamulah lebih tahu. Tetapi jawab Nabi SAW secara umum. Nabi boleh kata aku ma'a'lamu minka, aku bukanlah orang lebih tahu pada kamu. Tapi Nabi jawab, yang ni nak cerita tentang keindahan bahasa Arab. Sikit kita sentuh macam mana Nabi tak belajar mana-mana madrasah pun. Tapi bagaimana uslub Nabi jawab soalan itu begitu halus. Kehebatan Nabi SAW. Tetapi jawapan Nabi lebih kepada secara umum. Siapa sahaja yang ditanya mengenai kiamat itu, sama ada si penanyanya ataupun yang ditanyanya, termasuk Jibril alaihissalam, sebenarnya tidak mengetahui keadaannya, sama seperti orang yang ditanya. Inilah makna jawapan Nabi terhadap pertanyaan mengenai waktu kedatangan kiamat itu.
Baik, daripada soalan Nabi itu, alif lam di situ memberi makna orang yang tahu, makna orang yang kena tanya dengan yang tanya, dua-dua kita ni tak tahu sebenarnya bila kiamat akan berlaku. Walaupun Jibril alaihissalam pembawa wahyu, dia lebih tahu, dia lebih dekat, dia pula berturun wahyu, bagi tahu. Tapi Nabi bagi tahu, aku pun tak tahu. Kalau tahulah orang tanya tu lebih tahu. Indahnya soalannya. Baik, jawapan Nabi. Ada satu golongan orang yang mendakwa Nabi SAW hadir nazir. Ini satu perbahasan sikit kita dengar. Iaitu Nabi SAW itu mengetahui segala sesuatu sehinggakan ilmu ghaib seperti Allah Ta'ala. Baik, yang ni satu pahaman yang kita sebut pada hari itu. Kadang-kadang kita dalam Islam ini, kelebihan kita umat Muhammad adalah umat yang i'tidal. Kita puji Nabi, kita selawat kepada Nabi, kita sangat menghormati Nabi SAW. Tapi jangan sampai kita meletakkan Nabi ni SAW lebih kedudukan dia sampai kepada keadaan yang bawa kepada ada sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan. Akidah hadir nazir ni adalah mereka ni meyakini kata Nabi tahu segala benda. Nabi tahu segala benda ni sampai kepada macam ketuhanan. Macam Allah tahu segala benda, Nabi juga tahu semua benda-benda ghaib. Jadi kita panggil ekstrim. Ada masa kita istighfar, ada masa kita selawat. Ini gambaran umum yang saya bagi. Golongan ni mereka terlampau, tujuan mereka tu asal nak memuliakan Nabi, tetapi mereka telah melebihi daripada batasan dia sehingga meletakkan Nabi SAW punya keadaan tu, sifat Nabi tu dah hampir dengan ketuhanan. Jadi ini akidah yang salah. Ini yang nak diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hafizallah ta'ala, dalam menerangkan hadir nazir. Jadi mereka pada pandangan mereka Nabi tahu segala benda ghaib ni. Semua benda ghaib ni tu saya cerita apa Nabi tahu. Bahaya dia akan turun pula lepas tu sampai kepada bawah, nanti ada yang mendakwa pula guru-guru tertentu dia pun tahu segala benda yang ghaib. Baik. Ni nak hurai Allah. Tang mana dia tu? Nak hurai benda ni, tadi pun saya pun duk fikir ni. Jadi dia agak sensitif. Kalau kita silap hurai, sat lagi dia bercop kita Wahabi. Kan? Kalau kita terlebih pun salah, kurang pun salah. Kita kena duduk di mizan i'tidal, hujjah. Dalam isu-isu ni, dalam Ahlus Sunnah punya pandangan, kita kena merujuk kepada kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan berpegang pada pandangan-pandangan ulama yang sederhana. Sebab kita di sini ada golongan orang yang agak memuliakan Nabi, sama macam kita pun sangat menghormati, memuliakan Nabi, tetapi mereka agak ekstrim sehingga meletakkan Nabi SAW sampai ke tahap berkongsi dengan sifat ketuhanan Allah yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi tahu benda-benda yang ghaib, Nabi tahu apa yang nak jadi esok, Nabi tahu apa yang ada dalam perut ibu, ibu, dan jadi benda-benda yang mana yang ada dalam isi kandungan Quran itu mereka telah bawa kepada Nabi. Tujuan mereka tu asal dia nak memuliakan Nabi. Kita ittifaq perkara tu. Kita adalah memuliakan Nabi. Kita tak sampai kepada tahap ada golongan orang pula ekstrim ke bawah. Ekstrim ke bawah pula sampai meletakkan Nabi SAW ni seolah-olah macam postman dia. Nabi bagi Quran, bagi kitab, bagi sunnah, dan Nabi pi. Dan mereka ni merendahkan Nabi, nak lari pada ekstrim di atas.
Dia ekstrim kat belah bawah pula, merendahkan kedudukan Nabi SAW. Ada satu golongan pula nak lawan dengan golongan yang bawah ni, mereka memuliakan Nabi sampai ke atas tu, sampai mendekatkan Nabi SAW dengan sifat-sifat uluhiyah. Jadi kita kena faham, kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pertengahan, golongan i'tidal. Kita memuliakan Nabi SAW, tapi taklah sampai kepada peringkat kita meyakini dengan akidah hadir nazir ni. Nabi ada di mana-mana. Contohnya, ada orang kata fake perkara tersebut, tapi ada dalam sebahagian kitab-kitab mereka. Contohnya, dalam satu majlis selawat, Nabi hadir. Nabi hadir. Diletakkan kursi. Tapi benda ni sebenarnya tak perlulah kita besarkan, sebab lani ni banyak dah. Majlis-majlis agama, alhamdulillah, kelas-kelas pengajian dah banyak, perkara ni dah banyak kurang. Tapi kenapa perlu diterang? Masih ada. Masih ada lagi orang berakidah ni. Mereka hadir dengan majlis selawat tertentu. Okay, jadi faham betul-betul benda ni. Kalau silap faham sekali lagi. Kalau tak faham boleh tanya. Contoh, kita berselawat, kemudian tengah-tengah selawat kita berdiri. Salah tak? Ada golongan yang akan kata dalam isu ni, ada golongan yang akan kata, oh tak boleh diri. Pasal apa nak berdiri? Sahabat Nabi pun tak berdiri. Nanti ada satu grup nanti. Satu golongan lagi akan kata kita berdiri kerana nak menghormati. Sebenarnya tak ada isu apa petang tu, tapi bila dia naik sikit atas, pasal apa berdiri? Tak, majlis-majlis selawat macam ni Nabi hadir. Situ mula ada problem. Di situ mula Nabi hadir. Nabi hadir, di situ mula ada problem. Kalau nak berdiri, tak ada isu. Tapi kalau tak berdiri pun tak ada masalah. Tapi dah buat selawat ramai-ramai dan sampai tempat tertentu, satu orang kata dia nak berdiri, dia rasa semangat, rasa nak berdiri, tak ada isu. Tapi jangan sampai kepada keadaan tu hadir nazir. Nabi sampai ni, Nabi duk tengok ni. Itu kita kata hulu dalam agama. Yang ni kita kena hati-hati. Kita jangan pi sampai ke grup, jangan jatuh sampai grup bawah ni, jangan naik sampai ke atas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang pertengahan. Baik, ini satu contoh. Sebenarnya berdasarkan akidah ni dia lebih panjang lagi. Lebih panjang. Kita di Malaysia masih ada pengaruh tu, tapi tak sekuat mana. Di belah-belah negara-negara, seumpama di belah Indo-Pak di sana cukup dahsyat. Antara yang kita sebut, kita ziarah makam, tak ada isu umat Islam. Ziarah kubur, apa masalah dia? Besarnya kubur duk ada ni, Perak Road. Satu orang nak pergi ziarah, tak ada isu. Satu orang claim yang ni adalah wali Allah, nak pergi ziarah, tak ada isu. Ziarah. Nabi kata fazuruha, ziarah. Tuzakkirukumul maut. Ziarah kubur nak buat apa? Nak ingat mati. Tapi pergi ziarah kubur, buat pergi kumpang, buat apa? Macam mana nak ingat mati? Kalau kita pergi, kita boleh ingat mati dah tak kat situ? Dan kita kata tak perlu. Pergi sana baca doa, tempat yang baik untuk muraqabatul maut. Kalau tengok kubur pun tak boleh ingat mati, tak boleh mengisafkan kita, macam mana? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan, kafa bil mauti wa'idha, memadailah maut tu sebagai penasihat pada kamu. Hang kalau sombong sangat nak rawat macam mana, ingat mati, akan turun kesombongan ni. Tapi kalau dah kita pi berpesta di situ, dia tak jadi. Macam mana nak ingat mati? Tapi satu orang pi, dia baca doa, lepas tu dia baca selawat sikit, dia baca qasidah. Qasidah adalah himpunan kerana memuji Nabi. Salah tak? Tak salah. Tapi panduan Nabi apa? Pi baca doa. Baca doa.
Tak, saya nak baca doa, nak niat untuk mayat tu, nak hadiahkan, tak ada isu. Dan saya duduk di rumah baca, niat untuk dia, sampai tak? Sampai, tak ada isu. Ada perbahasan ulama. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan sampai, tak ada isu. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh pun kata sampai. Dan saya nak pegang pandangan mutaqaddimin Imam Syafi'i, kata tak sampai. Hamil pasal, no issue. Tak ada masalah. Kita pendapat yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat Imam An-Nawawi dalam isu perkara ni. Isalus sawab, tak ada masalah. Cuma masalah dia jangan kita melampau ke atas ni ataupun melampau ke arah sini. Hari ni ada ziarah makam, tak ada isu. Tapi pasal apa nak susah payah buat pi satu program, pi belanja 3,000, 4,000 nak pi ke satu tempat, nak percaya barakah pi kat sana. Banyak barakah ada di sini. Doa tak, saya nak pi doa untuk tu syekh tu di pulau sekian-sekian. Doa lah. Tapi pasal apa nak pi ke sana? Buat pula majlis pi ramai-ramai, pi sembelih kambing ke apa semua. Sembelih tang ni ramai dok dah. Pasal tahfiz belungguk lagi. Dia baca Quran lagi berkat. Perkara ni saya tak maulah timbulkan sebab kita alhamdulillah dah kurang. Tapi masih ada. Kita di sini di Pulau Pinang ada tempat yang telah dikeluarkan fatwa Pulau Pinang. Kata tempat tersebut tak ada makam apa pun. Tak perlu pi, tapi ada orang dok pi lagi. Itu rujuk pada fatwa Pulau Pinang. Pi ada orang pula duduk situ, bos satu kemian ke apa-apa, dia memai, setelah baca doa, dia baca sikit ke apa-apa, baca ayat apa-apa, pi. Ulak lagi sikit kat dia. Siapa kita nak buka peluang perniagaan untuk dia? Islam suruh pergi ziarah kubur, ziarah. Tak, saya nak pergi ziarah wali ni. Tak ada isu, boleh pergi ziarah. Tetapi jangan takalluf untuk benda tu. Banyak peluang barakah yang ada di sini. Doa antara azan dan doa. Doa dalam hadis yang sahih Allah tak tolak. Tapi kita antara azan dan iqamah duk sembang. Doa makbul, la turattu, takkan ditolak. Punya dekat, tak ada belanja. Tapi time tu lah kita pun nak tengok siapa send message tu. Kan? Kita Nabi SAW telah bawa umat ini untuk direct minta kepada Allah Ta'ala melalui salat. Wasta'inu bis sabri was salah, minta bantuan dengan sabar dan sembahyang. Takat mana kita ada problem, kita sabar dan sembahyang. Tak, saya nak pergi jumpa wali Allah dekat sekian tempat, nak minta dia doa, barakah, nasihat. No issue, tak ada masalah. Pergi jumpa, ambil doa, ambil barakah. Tetapi penyelesaian dia dengan siapa? Dengan Allah. Minta dengan Allah. Latih minta dengan Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Nabi hadapi satu masalah, segera ke arah salat. Kita punya amalan dulu tahu nak. Hadapi masalah hari ni bila kita ekstrim ke arah sini, hadapi masalah, saya nak kena pergi jumpa guru sini. Pasal apa? Dan saya kena pergi jumpa dia nanti doa settle problem. Yang tu kita tak mau. Saya nak pergi jumpa dia minta nasihat. Itu no problem. Dia bagi nasihat, dia bagi panduan untuk apa saya nak buat, itu bagus. Tapi takalluf sekarang ni safar-safar tertentu dan benda tu pula dipromosikan. Jadi macam satu lama kelamaan dia duk main satu perniagaan dah jadi. Safar kepada ziarah sekian-sekian makan dan sekian, belanja sekian-sekian. Dan orang pun rasa macam dah satu ibadat dah. Lepas tu main pula grup ni, agensi ni ziarah, satu bisnes dah. Perak Road ni sikit punya besar lah. Wali mana kita nak? Kan? Tudzakkirukumul maut. Yang Nabi nak bawa kita ziarah kubur, ingat mati. Ziarah kubur, kita ingat mati, buat persiapan amal, hampirkan diri dengan Allah. Jadi saya harap tak berlaku konflik kefahaman. Ini i'tidal kita. Apa yang diterangkan oleh Syekh daripada Hafizallah Ta'ala daripada perbahasan ini, kita nak lari daripada tadi yang kita sebut akidah tu. Hadir nazir.
Nabi boleh mengetahui, Nabi mengetahui segala-galanya. Nabi tegur bila orang sebut, di antara kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Dalam satu nasihat yang disampaikan kepada Nabi, Nabi tegur, yang tu Nabi tegur potongan tu. Nabi kata jangan kata itu. Allah yang mengetahui akan apa yang akan berlaku esok. Jadi kita letak i'tidal. Perbahasan ni, kalau saya sebut perbahasan ni, dia kita nak sentuh sampai setakat itulah saya ingat mencukupi, sebab dia adalah panjang. Apa masail-masail yang ada dalam golongan ni, dia agak panjang. Yang kita nak dalam Islam, maka yang penting adalah i'tidal. Letakkan diri kita di mizan yang pertengahan, sederhana. Baik, sederhana tu nak ukur macam mana? Amalan Nabi SAW. Bila sesuatu disampaikan kepada kita, jangan kita cepat melatah menggunakan emosi. Setiap amalan dia ada hujjah dia. Ittiba'us sunnah adalah selamat. Ikut sunnah Nabi SAW adalah selamat. Tapi jangan faham sunnah tu dalam kata yang sangat sempit. Nabi tak buat, neraka. Nabi tak buat, tak boleh buat. Jangan faham macam tu. Sunnah luas. Tengok pandangan ulama-ulama muktabar dalam memahami makna sunnah tu. Isu-isu perkara tazkiyah yang Nabi tak buat ni, ini kadang-kadang menjadi perdebatan yang besar. Tapi padahal ada keluasan kalau tak ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama tentang perkara-perkara ibadat yang tak ditentukan masa dia yang khusus. Tetapi kita kata bawa pada tempat yang betul. Baik, saya bagi contoh. Nabi suruh banyak selawat. Nabi beritahu tak mana selawat? Tak. Antara perkara yang Allah sendiri buat, selawat pada Nabi. Jadi tak mana pun boleh selawat. Nabi suruh istighfar. Allah Ta'ala galakkan kita istighfar. Jadi kita perbanyakkan istighfar. Tetapi ada tempat-tempat yang Nabi telah ajarkan kepada kita amalan tersebut dengan sesuatu yang khusus. Contoh, tengok cermin, ada doa dia. Bangun tidur, ada doa dia. Kita nak masuk tandas, ada doa dia. Keluar tandas, ada doa dia. Nabi ajak semua habis. Tetapi kita tinggalkan ni, kita kata nak buat apa-apa baca istighfar. Bagus istighfar, tapi kalau istighfar tengok cermin, kita tak baca doa tengok cermin. Tak salah kalau saya tengok cermin saya baca istighfar, tak baca doa tu salah. Bukanlah salah. Nabi ajak hang baca doa, bacalah doa, apa masalah? Tak, saya nak baca istighfar. Belungguk lagi masalah ni dah. Nak naik kenderaan, Nabi ajar doa kat kita. Belungguk hadis tu. Hadis tentang amalan Nabi SAW cukup banyak. Nak naik kenderaan, Nabi ajak doa kat situ. Bawa umat kepada amalan Nabi. Tak, saya katalah saya naik kenderaan, saya memang istighfar. Nabi Allah suruh istighfar, saya banyak istighfar. Nak istighfar lah. Nabi ajak apa? Kenapa kita tinggalkan apa yang Nabi ajak? Itu yang kita kata tu. Saya harap kita fahamlah perkara ni. Wallahu ta'ala alam. Memang perbahasan ni dia agak rumit sikit nak bagi faham tentang i'tidal, kesederhanaan dalam Islam. Kita kena balik kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami, mengamalkan agama ni dengan ittiba'us sunnah, dengan makna ittiba'us sunnah daripada penerangan penjelasan ulama-ulama yang muktabar, keluasan dia. Jangan faham ittiba' sunnah ni dengan jangka yang jalan yang terlalu sempit sangat. Faham keluasan dia. Rujuk kepada pakar dalam beramal dengan sunnah. Ziarah kubur tak ada isu. Ziarah makam mana pun tak ada isu. Tapi jangan sampai takalluf dan kita bayangkan itu adalah satu ibadat yang satu yang khusus. Hubungkan diri dengan Allah. Tengok macam mana Nabi selesaikan masalah dalam kehidupan. Nabi tunjuk semua benda tu. Ada dalam kitab-kitab sirah, ditulis oleh para ulama. Jadi kita tatabbuk, cari dalam kehidupan ni untuk follow Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang paling selamat. Wallahu taala a'lam. Semoga sikit sebanyak yang sempat kita kongsikan ni, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan dia lagi.
Allah Ta'ala berikan kepada saya dan kita sama-sama kefahaman yang baik dan betul, dan Allah bimbing kefahaman kita ke arah jalan yang lurus dan benar. Allah rezekikan kepada kita sifat wasatiyah yang sebenar. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan kemaafan dipohon kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.